صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan Kosa Surau, yang saya kasihi dan yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Siap, Haji-haji, Hajah-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mana masih lagi diizinkan oleh Allah untuk kita hadirnya pada malam ini, dengan mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang masa yang ada ini untuk kita hadir, dan kita dapat peluang solat maghrib secara berjemaah, dan dapat diberikan peluang kita duduk sebentar sebelum masuknya waktu Isya, duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dalam taman syurga ini ada dipilih oleh Allah. Dalam mana ramai-ramai penduduk di sini, tuan-tuan, ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lafaz yang lain, tidak lafaz yang semulianya, maka kita lafazkan alhamdulillah, terima kasih Allah kerana mana mengizinkan aku datang ke rumahmu ya Allah. Itulah kata-kata yang paling mulia, tuan-tuan, yang perlu kita lafazkan. Kadang mana, tuan-tuan, berapa ramai daripada kalangan kita yang nak datang tapi tak boleh nak datang. Tapi kita, tuan-tuan, Allah berikan kita peluang, Allah berikan kita masa, dan kita dapat hadir, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi maghrib sekarang ni dah awal, 7:01 dah masuk waktu maghrib. Jadi alhamdulillah. Maka tadi kita solat tadi, tuan-tuan, dan kita kena mula awal kuliah kita. Sebabnya, tuan-tuan, insya pun akan awal nanti. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah pada malam ini, menjadikan kebiasaan saya bila mana mukadimah, tuan-tuan, saya akan bawa bab solat. Macam bulan lepas alhamdulillah kita bawa tentang bab sujud. Tapi pada malam ni insya-Allah saya nak bawa sedikit lagi, tuan-tuan, sebab dalam rukun solat ni ada 13 rukun solat.
Tapi saya akan bawa sikit-sikit tuan-tuan sebagai panduan kita, sebagai ilmu kita tuan-tuan. Jadi pada malam ni tuan-tuan, saya nak bawa tentang i'tidal, iaitu daripada rokok, nak bangun ataupun nak berdiri tegak semula. I'tidal ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada kita rokok, kita nak berdiri tegak, berdiri tegak, maka kita akan sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhati-hati ketika mana kita solat berjemaah. Bila mana kita solat berjemaah, kita tidak boleh mendahului daripada imam. Sebab tu imam tuan-tuan kalau boleh gerak lebih awal dahulu. Maksudnya imam tu straight dulu, sami Allahu liman hamidah, barulah diikuti oleh makmum. Maka tuan-tuan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Maka kita sambung sikit tuan-tuan, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW solat berjemaah, Nabi terdengar ada seorang sahabat menyebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka habis dia bagi salam, Nabi pusing ke belakang, wahai sahabatku sekalian, aku terdengar tadi ada seorang daripada kalian semua ada menyebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapakah gerangan kamu? Seorang pun tak mengaku tuan-tuan, sebab takut merasakan itu adalah kesilapan, kesalahan. Maka Nabi tanya lagi, aku dengar tadi ada orang menyebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapakah gerangan kamu yang menyebutnya? Maka seorang sahabat Nabi, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya ya Rasulullah, saya yang menyebutnya. Wahai sahabatku, ketika mana aku mendengar kamu menyebut kalimah tadi, para malaikat turun nak tulis kebaikan ke atas kamu. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita tuan-tuan, dalam amalan-amalan kita ni buat tuan-tuan, kita boleh sebut hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ketika mana dah berdiri tegak. Dan kita kena ingat, ketika mana kita berdiri tegak, i'tidal namanya, maka tiada lagi pergerakan yang boleh kita buat. Kedua-dua tangan kita ni kena kunci di sisi. Maksudnya jangan tuan-tuan daripada setengah daripada kalangan kita, bila mana angkat tangan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia masih lagi menggoyang-goyangkan tangannya, masih lagi menghayun-hayunkan tangannya, boleh membatalkan solat. Sebab tu kalau boleh sami Allahu liman hamidah, terus kunci di sisi. Kalau nak pegang-peganglah baju ni. Kalau tak boleh sangat tuan-tuan, kepitlah kat belakang paha kita ni, sekat, jangan bagi berjalan. Ni kita kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab tu tiada pergerakan lain ketika mana kita angkat. Setengah orang dia bila sami Allah liman hamidah, dia tak angkat dah. Takbir dia tak angkat. Sepatutnya tuan-tuan, sepatutnya dia kena angkat sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dah selesai dah berdiri tegak, barulah kita nak turun kepada sujud. Ketika mana nak turun daripada sujud, pastikan imam dahulu mencecahkan dahi imam di atas sejadah. Maksudnya jemaah di belakang ni tuan-tuan, jangan turun selagi mana imam tak sampai di tempat sujud dia. Sebab tu imam, kalau nak jadi imam, nak sebelum kata Allahu Akbar, jangan kata daripada awal sampai lutut dia kena sejadah dah letak sejadah, Allahu Akbar, barulah diikuti oleh makmum. Ni ketika mana Nabi solat, Nabi jadi imam, maka makmum tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi tengok sehingga mana imam Nabi SAW turun sampailah kena dahi Nabi, barulah sahabat-sahabat Nabi semua pakat turun tuan-tuan. Ni di antara bab solat yang perlu kita kena ambil pengajaran tuan-tuan. Walaupun kita dah solat dah berpuluh-puluh tahun dah,
tidak salah kalau mana kita boleh buat perubahan jika mana kita terlupa dan sebagainya tuan-tuan. Sebab dalam ilmu solat ni cukup banyak tuan-tuan. Walaupun kita dah belajar dahulu bab solat, tapi kalau mula kita tengok lagi balik, kita perbaiki balik solat kita tuan-tuan, banyak benda yang perlu kita perbaiki. Saya cakap pun tuan-tuan, saya pun kena perbaiki solat saya. Saya bukan nak mengajar, tapi nak berkongsi ilmu saja tuan-tuan. Jadi sebagai pengajaran tuan-tuan, solat ini adalah salah satunya perkara yang akan disoal dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perbaikilah solat kita. Buatlah yang terbaik untuk solat, dan kena ingat solat yang kita lakukan itu kemungkinan solat yang terakhir kita pada hari ini tuan-tuan. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah mukadimah pada malam ini, iaitu mana tentang bab solat yang perlu kita perbaiki tuan-tuan, perlu lagi dipertingkatkan amal kita tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang pertama pada malam ini tuan-tuan, kitab amalan-amalan orang yang soleh. Ini tuan-tuan, amalan-amalan yang boleh kita buat, amalan yang boleh kita laksanakan. Sebab tu tuan-tuan, amalan ini kena banyak dalam hidup kita. Paling tidak zikir-zikir kita kepada Allah, amalan-amalan apa yang termampu yang boleh kita buat. Sambil-sambil kita nak motor, kita buat amalan zikir kita. Sambil kita bawa kenderaan, sambil kita berjalan, semua tu kena ada amalan. Barulah tuan-tuan, hidup kita ini tidak kosong dengan amalan. Maka terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam yang mulia ini tuan-tuan, kita akan tengok tentang gangguan makhluk. InsyaAllah kita dah tengok tentang ayatul kursi. Amalan ayatul kursi pun kita dah tengok tuan-tuan bulan-bulan yang lepas. Jadi insyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita akan tengok satu amalan yang boleh dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Amalan yang boleh menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Kita ni sebagai manusia tuan-tuan, tak terlepas daripada melakukan dosa. Semua orang ada dosa tuan-tuan. Saya pun ada dosa saya. Semua kita ada dosa. Maka kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya, ustaz, saya dosa banyak ustaz, Allah nak ampun tak? Allah akan ampun dosa. Apa dosa yang kita buat tuan-tuan di atas muka bumi ni, semua Allah akan ampun kalau mana kita minta sungguh-sungguh bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang tidak diampunkan ni tuan-tuan, kalau dengan Allah ni, Allah akan ampunkan dosa. Tetapi kalau dosa kita dengan manusia, kita kena cari manusia tersebut tuan-tuan. Ini kalau mana kita dosa dengan manusia. Tapi kalau mana dosa dengan Allah, mohonlah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Satu amalan yang boleh kita buat tuan-tuan, bagaimana nak menghapuskan dosa dan kesalahan kita, iaitu bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali setiap hari. Surah Ikhlas sebaik-baik mana? Selepas solat subuh. Selepas solat subuh tuan-tuan, baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sebanyak 200 kali. Berdasarkan hadis daripada Anas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca setiap hari sebanyak 200 kali qul huwallahu ahad, dihapuskan baginya dosa, yakni dosa kecil 50 tahun, melainkan dia mempunyai hutang. Ni tuan-tuan, tu perkataan yang hujung tu. Kalau mana bab hutang tuan-tuan, kena jaga sungguh-sungguh. Kita berhutang dengan sahabat kita, kita berhutang dengan saudara mara kita, itu semua adalah perhubungan kita dengan manusia. Andainya kita mati dalam keadaan kita berhutang, maka kita ingat roh kita ni akan terumbang-ambing tuan-tuan. Sebab tu dalam bab hutang, tolong jelaskan, tolong selesaikan hutang. Kalaulah banyak sangat hutang kita tuan-tuan, kita tulis dalam buku 555. Orang dulu tuan-tuan tulis dalam buku.
Pergi kedai acing, pergi kedai mutu, pergi ke mall, semua tulis beli bekas, beli telur, semua tulis dalam tu tuan-tuan. Lepas tu dah hutang, dia sorok pula buku hutang dia tuan-tuan. Bila mana dia meninggal dunia, yang saya jumpa baru ni tuan-tuan, dia meninggal dunia. Isteri dia kemas tuan-tuan, almari dia. Kemas, jumpa tuan-tuan buku hutang. Isteri dia ambil tuan-tuan, tengok, ya Allah, banyaknya hutang suami aku ni. Maka tuan-tuan, apa yang perlu dia buat? Dia kena panggil anak-anak dia, duduk ramai-ramai bermesyuarat. Ni hutang bapak kamu semua ni. Bapa yang ada ni, bapak kamu yang berhutang untuk bagi makan minum kamu. Maka tuan-tuan, berkongsi dah daripada kamu untuk selesaikan hutang bapak kamu. Kalau lah 500, ada 5 orang anak, seorang 100 buat keluar. Bagi bayar balik hutang-hutang yang bapak dia bagi hutang ni. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mana dalam bab hutang ni, tolong jangan sorok. Lebih-lebih lagi kepada isteri kita tuan-tuan. Maklumkan abang ada hutang sekian-sekian. Tadi abang ada ambil telur 1 papan. Duit tak bawa. Duit tak bawa, main surau, balik-balik surau pergi beli telur tuan-tuan. Abang dekat isteri tu. Abang beli tadi, abang lupa, abang tak bawa duit, abang hutang dulu, kena abang tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, kita kena ingat kalau mana kita berhutang ni, perhubungan kita dengan manusia. Kita berhutang, jangan bagi orang yang kita hutang tuan-tuan, dia mai cari hutang dekat kita, jangan. Kita dah berhutang, maka kita kena jelaskan dengan segera. Kalau tak mampu bayar sekaligus banyak, maka bayar dulu sedikit-sedikit tuan-tuan. Ini dalam bab hutang. Jangan kita biarkan hutang tu terlalu banyak, maka boleh menyebabkan tuan-tuan, boleh menyusahkan ahli keluarga kita tuan-tuan. Maka seterusnya tuan-tuan, kalau mana hutang dengan rumah. Kita beli rumah dengan bank. Kita beli motosikal, kita beli kereta tuan-tuan. Setiap hutang itu kita ada insurans, tak ada masalah. Maka insurans boleh jelaskan hutang kita bila mana kita meninggal dunia. Ini tidak ada masalah dengan keluarga kita tuan-tuan. Yang kita takut dengan hutang personal, hutang persendirian, kedai-kedai runcit dan sebagainya, maka kita kena jelaskan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu yang kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu amalan yang mana kita boleh buat, iaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali sebaik-baiknya selepas solat subuh. Selepas solat subuh tuan-tuan boleh baca, mungkin sambil naik kenderaan, sambil berjalan, sambil jogging dan sebagainya pun boleh baca tuan-tuan. Ini salah satu amalan yang boleh kita buat insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya berikan pada tuan-tuan amalan ini supaya mana tuan-tuan boleh jadikan amalan dan tuan-tuan boleh sampaikan juga kepada sahabat anda yang ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kitab yang kedua pada malam ini tuan-tuan, kita sambung lagi kitab Nota Ajar Seorang Mukmin, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang bagaimana perjuangan ataupun bagaimana kita tuan-tuan nak berhadapan dengan kematian, bagaimana persediaan kita nak berhadapan dengan kematian dan apakah jenis-jenis kematian. Dan kita telah tengok tuan-tuan bagaimana sakaratul maut bagi orang yang zalim, orang yang hina, orang yang zalim ni, bagaimanakah saat sakaratul maut dia. Itu kita dah berbincang lebih lanjut dah tuan-tuan. Pada malam ini insya-Allah kita akan tengok topik yang baru, iaitu 4 golongan manusia yang akan menghadapi dengan kematian. Ada 4 golongan manusia. Katanya pengarang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah doa tuan-tuan. Nabi ajar kita bila mana kita mendengar musibah, maka inilah lafaznya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada juga daripada kalangan kita, bila dengar kematian, dia tulis Al-Fatihah. Kalau 20 orang, 20 lah Al-Fatihah tuan-tuan. Dia tak baca pun. Dia tulis Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sedangkan bila mana kita dengar musibah, maka kita kena sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Musibah ni apa? Musibah ini bukan hanya kematian, tapi sebarang musibah yang kita dengar. Contohnya hari ni Pak Cik Mat jatuh motor. Mamai tuan-tuan depa cerita Pak Haji Mat jatuh motor. Kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang yang cerdik, kalau orang yang tak cerdik dia kata dah dia tak mati lagi baru jatuh ya luka ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah tak mati lagi. Dia duk kira mati tuan-tuan baru nak kata innalillah. Sedangkan kita dengar musibah ni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab tu tuan-tuan, inilah lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Maka ya Allah, aku masih terbayang gelak tawanya, kata-katanya yang memecah suasana, jelingan dan senyumannya kini dia sudah tiada. Ini tuan-tuan berlaku dalam kalangan kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita tuan-tuan duk gelak elok-elok sama-sama dengan kita, duk minum sama-sama dengan kita tuan-tuan. Tengok-tengok esok dah tak ada dah tuan-tuan. Maka kita akan rindu pada dia, kita akan ingat pada dia. Sebab tu kita tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan berjemaah ni tuan-tuan, kita kena bercampur dengan masyarakat. Lebih-lebih lagi daripada kalangan orang surau. Duduk dalam surau sama-sama, dengan kuliah sama-sama tuan-tuan. Bila mana esok tuan-tuan, kalau lah kita dah tak ada esok, orang ni akan ingat kita tuan-tuan. Mereka semua akan ingat kita. Lepas kata siapa dia? Kenal ada haji ni, kenal. Dia selalu duduk dalam kuliah. Tu benda yang baik. Bila benda yang baik, orang ingat kita, orang kenang kita, itu adalah doa. Kita duduk di alam barzah pun, dia ingat kita tuan-tuan. Pahala tu dapat tak? Pahala dapat. Sebab apa? Dia memperkatakan benda yang baik. Sebab tu sebagaimana kita masih hidup tuan-tuan di atas muka bumi ini, tolonglah kita buat benda yang baik, buat benda kebaikan, duduk dalam masyarakat, duduk dalam berjemaah, bercampur dengan orang, duduk dalam majlis ilmu, dan datang solat berjemaah. Sebab inilah yang akan diperkatakan oleh sahabat-sahabat kita. Tapi kalau dia tak bercampur dengan orang, dia tak main solat berjemaah, dia tak main langsung dengan kuliah, orang nak kenal dia tak? Orang tak kenal. Mungkin jiran dia saja yang kenal. Tapi ni orang-orang yang soleh ni, yang datang rumah Allah ni tak kenal dia. Macam mana nak doa? Ini yang kita nak tuan-tuan. Dan Masya Allah, baru kemarin aku berbuat dengannya, tidak sangka dia kini terbaring kaku. Ini juga berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, sahabat-sahabat kita saya jumpa baru ni tuan-tuan, seorang jemaah di masjid saya tinggal tuan-tuan, Allah uji dia. Allah uji dia tuan-tuan, sakit. Mula dia elok tuan-tuan, memang dalam duk sakit, tapi dia tambah-tambah teruk, maka dia duduk di rumah tuan-tuan. Saya pergi ziarah dia seorang. Saya telefon dia, boleh tak saya ziarah? Boleh ustaz main masuk rumah. Saya masuk tuan-tuan. Tengok duduk di atas katil, badan kurus tuan-tuan. Allah uji dia menangis depan saya tuan-tuan. Saya kata haji kena banyak bersabar, banyak insya-Allah haji kena redha. Memang boleh sabar ustaz boleh cakap. Dia kata saya macam tu tuan-tuan. Ustaz boleh cakap suruh bersabar. Saya duduk macam ustaz ke? Saya pergi ziarah orang, saya suruh orang tu sabar. Bila kena batang hidung saya tak tahu bagaimana kata sabar. Itu dia tuan-tuan. Saya kena sedih macam tu, saya diam terus. Bila saya diam tuan-tuan, saya tengok dia menangis atas katil. Lalu saya kata, haji ni orang yang rajin pergi ke masjid. Haji ni selalu mengimarahkan masjid. Haji ni selalu bersihkan masjid, jaga masjid dan sebagainya. Haji terbaring pun Allah berikan pahala seperti mana haji pergi masjid. Terkejut dia tuan-tuan. Hilang dia menangis dia. Betul ke ustaz? Betul saya kata. Haji duk pi. Selalu haji duk pi bersih masjid, cuci kapet, buka masjid. Buat semua kebaikan untuk masjid. Orang semua kenal. Haji sakit, orang semua pakai solat hajat untuk haji. Tapi hari ni Allah tarik nikmat kesihatan. Haji tak mampu dah nak pergi ke rumah Allah. Hanya boleh mendengar laungan azan daripada rumah ya. Dengar kuliah daripada corong-corong speaker masjid. Tapi hari ini haji terbaring di atas katil, haji tak mampu nak pergi. Allah tetap akan bagi pahala seperti mana haji pergi ke masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidup dia hidup dengan masjid.
Tapi kalau hidup kita tuan-tuan, masjid pun tak berapi, surau pun tak berapi, lalu sekiranya Allah tarik nikmat sakit, Allah nak bagi tak pahala, Allah tak bagi tuan-tuan. Tu yang duk menangis hati katil tu. Duk rasa nak pergi masjid, nak pergi masjid. Nabi macam mana? Hang masa syihat, hang tak pergi masjid. Hang tak pergi surau. Tok bila azan pun hang buat tak tahu. Duduk tengok televisyen, tengok berita dengan keluarga dan sebagainya. Sedangkan tak ada pun rasa, ya Allah, aku teringin sungguh aku nak pergi rumah Allah. Aku nak duduk dalam rumah Allah. Selagi mana aku ada kekuatan, selagi mana aku ada tenaga, aku nak pergi rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan, ibadah ni kena buat selagi mana kita termampu tuan-tuan. Kita kalau dia Allah uji kita sakit tuan-tuan, selagi boleh kita datang rumah Allah, datang tuan-tuan. Allah nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala lebih daripada orang yang sihat datang rumah Allah. Sebab orang yang uzur, orang yang sakit, dia berusaha nak datang. Dia berusaha jalan kaki nak datang. Allah bagi tuan-tuan lebih pahala daripada orang yang sihat datang tuan-tuan. Sebab dia berusaha nak datang. Dia ada intizam, dia datang nak solat berjemaah, dia nak ambil pahala ya Allah nak bagi selagi mana ada kudrat dia nak datang tuan-tuan. Sebab tu berkebutlah tuan-tuan untuk hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah yang dikatakan dengan kematian, satu keadaan yang sangat kita takut, satu keadaan yang sangat kita gerun dan cuba dielakkan oleh semua yang bernyawa. Suatu kejadian yang menamatkan banyaknya cerita suka dan duka kita tuan-tuan. Bila mana datangnya kematian, maka terputuslah perhubungan kita di atas muka bumi ini tuan-tuan. Yang mananya mati itu pasti, betul semua orang akan melalui di kematian, cumanya berbeza bagaimana keadaan kita mati. Semua orang tahu. Saya pun akan mati, semua kita akan mati. Salah satunya rahsia Allah adalah kematian. Kita tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang yang duk sihat macam ni yang duk mati awal. Bukan kata yang sakit tuan-tuan. Kita yang duk elok-elok, yang muda-muda tuan-tuan, pi sorang-sorang pi. Yang tua-tua tuan-tuan, yang kata dulu keadaan uzur, panjang umur dia Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab kematian tak boleh kita nak berbicara lebih-lebih tuan-tuan. Sebab ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mati itu berbeza keadaannya? Tanya pengarang kepada kita tuan-tuan. Kerana ia ditentukan oleh amalan-amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia ni. Sebab tu kematian ni akan berbeza-beza tuan-tuan daripada amalan-amalan. Kita boleh tengok tuan-tuan macam haji-haji, ibu-ibu, ayah-ayah yang datang malam ni semua kuat-kuat amalan. Kalau Allah nak ambil pun alhamdulillah amalan dah banyak. Amalan dah ada dah. Boleh duduk solat berjemaah ni, duduk main solat berjemaah ni insya-Allah lah. Dengan amalan kita duduk zikir, kita solat berjemaah sama-sama, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, Allahu Akbar, pahala cukup banyak. Nak kata je tuan-tuan, kalau boleh tambahkan lagi-lagi amal kebaikan yang boleh kita buat. Kita sedekah banyak-banyak, duit harta yang banyak sedekah. Ada saya tanya tuan-tuan, duit banyak nak buat apa? Nak simpan lah ustaz. Simpan untuk apa? Anak cucu esok nak makan apa? Mereka susah esok. Dia dah kira dengan anak cucu tuan-tuan. Beratus-ratus ribu simpan dalam bank. Sedangkan duit itulah nak menjadikan amal kebaikan kepada dia. Kalau bagi pada anak cucu, esok anak cucu ni Allah dah bagi dah rezeki mereka tuan-tuan. Kita ada harta yang banyak, gunakan untuk kita nak pergi akhirat. Pergi sekolah-sekolah tahfiz bagi 10,000, pergi masjid surau bagi 10,000, pergi surau ni tanya. Apa lagi surau ni memerlukan, apa penambahbaikan yang kita nak buat untuk surau ni tanya. Setakat ni alhamdulillah semua dah elok dah. Mungkin kita nak buat speaker bagi cantik sikit, sound dah bunyi bagi sedap sikit. Berapa ribu? 5,000. Ambil 5,000, tak usah dah kutip orang lain dah. Saya nak bagi seorang-seorang. Tu dia tuan-tuan. Selagi mana dia buat operasi, selagi itulah kita duk guna ceramah, selagi lah itu duk kuliah jadi imam dan sebagainya,
pahala dia duk dapat dia tuan-tuan. Nampak dak pahala? Tak nampak masa hidup ni. Tapi kalau mana duduk esok di alam barzah, dia duk mai tuan-tuan. Satu-satu duk mai ni pahala. Saat gelap cerah balik kubur kita tuan-tuan. Sebab apa? Nuh orang duk hantar doa bagi kita tuan-tuan. Nuh amal-amal jariah kita semua noh. Pahala-pahala yang kita duk sumbang saya semua duk mai tuan-tuan. Allahu akbar. Ada duit banyak, bagi tuan-tuan, laburkan banyak-banyak. Bukan suruh labur kat saham. No, saham akhirat. Kita dak tuan-tuan, no, saham dunia no kita nak bubuh macam-macam, naik turun. Tapi kalau mana saham akhirat kita tak nampak, tapi esok kita akan nampak tuan-tuan. Allah seronoknya. Kalau aku tahu banyak lagi aku nak bagi. Tengok tuan-tuan. Orang yang duduk dalam alam barzah tu semua minta nak balik, ya Allah. Boleh dah hidupkan aku balik, ya Allah. Sebab apa? Sebab aku nak buat amal kebaikan. Sebab aku nak beramal denganmu, ya Allah. Aku nak beribadah padamu, ya Allah. Aku nak perbanyakkan sedekah padamu, ya Allah. Tu dia tuan-tuan. Kita tak tahu. Yang duk pi semua tuan-tuan, semua pakat nak balik. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kita ada tenaga, kita boleh guna, kita ada kudrat lagi tuan-tuan, kita ada harta benda kita, gunakanlah sebaik-baiknya mungkin tuan-tuan. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman tentang manusia yang akan kembali menghadap di hadapannya, dibahagikan kepada 4 kelompok. Ada 4 kelompok kematian yang ada tuan-tuan. Yang pertamanya mati dalam keadaan tercengang. Ni tuan-tuan, yang pertama. Kelompok yang pertama ini terdiri daripada manusia yang menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Iaitu mana tidak pernah melakukan dosa ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada masa yang sama, mereka ini tidak pula melakukan perkara-perkara sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buat dosa. Apa yang Allah larang tuan-tuan dia tak buat. Di samping itu, apa yang Allah suruh pun dia tak buat. Dua-dua tak buat. Oh, ni ada kat jenis ni tuan-tuan, kelompok yang pertama ni. Allah larang dia tak buat. Minum arak dia tak buat, berjudi dia tak, semua dia tak buat, maksiat semua dia tak buat. Di samping itu, apa yang Allah perintahkan suruh buat pun dia tak buat juga tuan-tuan. Dua-dua benda dia tak buat. Maka tuan-tuan, orang ini nampaknya bagus, tetapi sebenarnya tidak. Nampak bagus tak? Bagus. Tapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Dosa dan tentu dia tak buat dah, alhamdulillah. Tapi yang benda yang Allah suruh buat, dia tak buat. Allah suruh solat, dia tak solat. Allah suruh zakat, dia tak zakat. Pelik tak orang jenis? Pelik. Tapi ada tak? Ada tuan-tuan. Maka dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mereka merasakan diri sudah berada dalam keadaan yang terbaik. Dia rasa diri dia dah terbaik dah tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak buat dosa. Dia tak buat dosa tuan-tuan. Dia rasa diri dia dah terbaik dah. Tidak melakukan khianat ataupun mengganggu orang lain. Tidak berjudi dan tidak melakukan maksiat. Tetapi pada masa yang sama tidak melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berjudi, tak bermaksiat, benda yang Allah larang semua tak buat. Di samping itu, apa yang Allah perintah buat pun dia tak buat. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, cukup masalah tuan-tuan, menjadi masalah dalam kehidupan kita. Yang mananya diingatkan bahawanya golongan ini ramai di mana kalangan kita. Contohnya tuan-tuan, kita rasa tidak pernah untuk melakukan khianat pun pada kawan kita, tetapi pada masa yang sama kita tidak pernah pun buat perkara yang disuruh Allah. Solat misalnya, kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengumpat, atau tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada masa yang sama kita tidak menunaikan solat. Bukan solat, bukan sahaja solat, tidak solat tapi juga tidak menutup aurat. Ini golongan yang bahaya. Ni tuan-tuan, ni saya nak sebut tadi ni. Apa kitab ni dah sebut dah. Dia tak solat.
Di samping itu dia juga tidak menutup aurat. Nah ni tuan-tuan. Ada juga tidak menutup aurat tapi solat. Ada orang jumpa ustaz, dia ni bagus ustaz, selalu sedekah. Solat tak tinggal tapi tak menutup aurat. Baik sungguh hati dia ustaz, so memang baik tapi tak menutup aurat. Sedangkan aurat itu adalah wajib perintah Allah. Solat dia solat tapi tak menutup aurat. Allahu Akbar. Maka sia-sialah amal ibadah dia tuan-tuan. Sia-sia. Ni tuan-tuan kita kena pesan anak-anak kita ni. Lebih-lebih lagi yang ada anak perempuan yang dah besar tuan-tuan. Dan ada sedang bekerja ataupun yang belajar ke tuan-tuan, sekolah menengah ke, pastikan tuan-tuan menutup aurat. Bapak-bapak ni kena ajak anak-anak, bagi teguran pada anak-anak. Lebih-lebih lagi kalau mana anak tu yang dah bekerja tuan-tuan, kita kena pastikan anak-anak perempuan kita ni menutup aurat. Jaga akhlak baik-baik. Sebab ia menjadi tanggungjawab bapak. Tu tuan-tuan, selagi mana anak perempuan kita tak berkahwin, masih lagi menjadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Bila mana dah berkahwin, maka sudah menjadi tanggungjawab suami ke atas isteri dia. Ni tuan-tuan yang perlu kita ambil peringatan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan kita kena ingat, kalaulah dia dah berkahwin sekalipun, kita tidak salah untuk menegur. Maksudnya dia masih lagi menjadi darah daging kita tuan-tuan. Menantu kita tak menutup aurat, masih lagi menjadi tanggungjawab bapa, ibu bapa kena menegur. Ini tak tuan-tuan, anak kita, menantu kita tak menutup aurat, kita buat tak nampak tuan-tuan. Jangan. Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menantu tu dah berkahwin dengan anak kita, dah menjadi dah sebahagian daripada keluarga kita, dan menjadi dah sebagai anak kita juga tuan-tuan. Tu kita kena ingat, walaupun menantu ni tuan-tuan baru mai, bukan hantu, menantu tuan-tuan. Sebab tu nak cari menantu ni, cari menantu yang soleh, menantu yang solehah. Kita kalau cari hantu tuan-tuan, susah kita tuan-tuan. Susah, walaupun boleh ubah, boleh, tapi ambil masa yang lama, kena banyakkan berdoa. Sebab tu tuan-tuan, lebih-lebih lagi anak perempuan kita nak mencari bakal suami. Nak menjadi bakal suami, bapak-bapak, ibu-ibu kena buat pilihan. Pertama, pastikan bakal menantu kita ni, pertama tuan-tuan, boleh baca Quran. Boleh baca Quran dengan baik. Yang kedua, boleh imamkan solat. Jenuh dah tak? Kita uji sekali, suruh main nak main rumah kita, boleh main. Main time waktu solat tuan-tuan. Solat berjemaah dekat rumah. Suruh dia azan, tengok boleh azan tak? Dah sakit rangkung lah, sakit nu, macam-macam sakit. Tak apa, tak boleh azan, suruh dia jadi imam. Kalau imam pun tak boleh, macam mana dia nak jadi imam kepada anak kita tuan-tuan? Itu dia. Itu yang perlu kita tengok tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waktu mana sampainya kematian pada kelompok ini, dia akan berada dalam keadaan tercengang. Bila mana sampai tuan-tuan kelompok ni, sampai tahap kematian dia akan rasa tercengang. Dia akan rasa tercengang tuan-tuan dalam hidup dia. Malangnya ramainya daripada kalangan manusia yang terjebak di dalam golongan ini, dan mereka ini berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, kerana mana apabila tibanya saat kematian kelak, mereka akan berada di dalam keadaan terkejut dan tercengang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bila sampai kematian tuan-tuan, dia akan rasa tercengang dalam hidup dia. Dia akan rasa tuan-tuan, Allahu Akbar, betul ke aku dah mati ni? Dah sampai ke masanya? Dia akan rasa tercengang. Sebab hidup dia tuan-tuan, masa hidup dia, dia tak buat dosa pun. Di samping itu dia tak buat juga amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ada sakratul mautil bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampainya ajal seseorang,
datanglah sakaratul maut apabila membawa kebenaran yang telah dijanjikan serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Ini tuan-tuan, kematian ini semua orang akan mengelak daripadanya. Tak ada siapa pun yang tunggu kematian, tuan-tuan. Semua tuan-tuan kita akan lari daripada kematian. Tetapi tuan-tuan, saya dan juga kita semua tak dapat nak lari kalau mana dah sampai dah masa kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala supaya mana Allah Subhanahu wa taala kalau nak ambil nyawa kita, biarlah kita duduk dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ambil kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dah masuk dah waktu insya. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita berhenti di sini. Moga-moga tuan-tuan perjumpaan kita ini akan berikan kita pahala berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai perakhiran pada malam ini, tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, iaitu kita duduk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua masjid-masjid, surau-surau semua menganjurkan Maulidur Rasul. Alhamdulillah, saya rasa surau ni pun turut juga diadakan majlis Maulidur Rasul bagi memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat ramainya daripada kalangan-kalangan kita cerita tentang kisah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana Nabi jadi seorang pemimpin, bagaimana Nabi berjuang, berjihad dan sebagainya. Ada satu perkara yang jarang orang cerita, tuan-tuan, yang Nabi SAW ini adalah pakar nutrisi. Apa dia itu pakar nutrisi? Pakar nutrisi itu ialah pakar makanan sunnah. Pakar makanan Quran, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita beli satu buku, tuan-tuan, buku cerita tentang makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak makanan Nabi. Nabi cukup jaga, tuan-tuan, tentang pemakanan. Nabi akan cari makanan yang terbaik untuk kesihatan. Sebab tu Nabi tak pernah sakit, tuan-tuan. Dalam riwayat mengatakan Nabi sakit 2 kali ya. Nabi pernah sakit perut sekali, tuan-tuan. Yang kedua, Nabi sakit ketika mana Nabi nak wafat. 2 ni yang Nabi pernah sakit, dalam riwayat yang saya tahulah. Maksudnya Nabi cukup jaga pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, Nabi mengamalkan semua makanan. Apa yang Nabi masuk dalam bibir Nabi sallallahu, apa yang Nabi makan masuk dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tu adalah perintah daripada Allah. Nabi takkan buat, tuan-tuan, selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di belakang saya, tuan-tuan, saya bawa minyak zaitun. Saya bawa habatus sauda, saya bawa cuka tin. Semua ni, tuan-tuan, adalah makanan yang disebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan hidup kita ni ada dalam diri kita ni ada makanan barakah. Makanan yang Allah berikan, tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran, ada dalam tubuh badan kita. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi dah susun dah. Di antara makanan yang berkhasiat ni, semua ada kelebihan-kelebihan dia. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, orang yang ada masalah jantung, maka, tuan-tuan, diamalkan minyak zaitun akan melancarkan peredaran darah melalui urat-urat saraf dia, tuan-tuan. Salah satu, tuan-tuan, kita nak uji tangan kita, kita boleh tengok. Tangan kita ni, tuan-tuan, ada ni, kita boleh nampak jenis-jenis penyakit ada di tangan kita, tapak tangan kita. Sebab tu kadang-kadang orang datang jumpa saya, tuan-tuan, suruh tengok tapak tangan, nak diagnose. Tengok tapak tangan ni, kita boleh tahu jenis-jenis penyakit-penyakit yang kita ada. Contohnya, tuan-tuan, kalau mana penyakit kecil manis, contoh. Kita tengok tapak tangan kita ni, kita pegang tapak tangan kita, lincin tak? Kalau kita pegang rasa lincin, tuan-tuan, berkilat macam pakai lotion ya, kita ada masalah kecil manis. Yang keduanya, kalau mana kita ada masalah jantung, kita boleh tengok kita ada masalah jantung ataupun tidak, tengok jari yang tengah. Jari yang tengah ni, tuan-tuan, dia tak straight. Kita pandang daripada depan macam ni, kita nampak dia macam sengit. Yang ujung ni, dia sengit kiri ataupun kanan. Dia condong.
Itu dia ada masalah jantung. Tahu banyak tuan-tuan kalau nak cerita. Sebab tu di antara perkara yang perlu kita tengok tuan-tuan dalam bab kesihatan ni, kena jaga sungguh-sungguh, terutamanya pembuangan air besar kita. Pembuangan air besar kita kadang-kadang bila satu tahap tuan-tuan dia boleh jadi sembelit. Sembelit ni tuan-tuan kadang-kadang kita rasa benda yang biasa, tapi adalah benda yang berat tuan-tuan. Selagi mana kita tak buang sisa-sisa toksik dalam badan kita ni, selagi itulah sisa banyak toksik dalam badan kita tuan-tuan. Sebab tu dia boleh menyebabkan kita sakit urat saraf kita tuan-tuan. Ni saya banyak tuan-tuan duk merawat macam-macam jenis penyakit. Contoh ni tuan-tuan yang ada masalah asma. Asma ni tuan-tuan, salah satu perubatan yang boleh kita buat, tuan-tuan amalkan minyak zaitun dengan habatus sauda. Habatus sauda ni cukup mudah, tuan-tuan spray ya dalam lidah. Spray ya. Bila spray tuan-tuan rasa macam nak sesak nafas, spray. Dan jadikan dia sebagai amalan. Sebab habatus sauda ni tuan-tuan, dia khusus terbaiknya untuk paru-paru. Dan dia boleh merawat paru-paru. Saya rawat budak 5 tahun tuan-tuan, alhamdulillah. Bapak dah telefon, alhamdulillah ustaz. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah sembuh daripada asma. Sebab asma ni dia tak boleh makan benda yang sejuk. Aiskrim dia tak boleh makan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kita amalkan cara pemakanan, kita ajar cara urutan di dada dan sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kalau tuan-tuan berhajat tuan-tuan untuk rawatan dan sebagainya, kita boleh berbincang, kita tengok bagaimana amalan-amalan yang sesuai untuk kita kita amalkan dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita sehat sekalipun, tidak ada masalah untuk kita jadikan sebagai amalan kita. Dia bukan ubat, tapi dia sebagai makanan nutrisi, makanan untuk tubuh badan kita tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita berdoa sebentar, moga-moga Allah merahmati merahmati kehadiran kita pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min syarri ma khalaq ya hayyu qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil ataupun dosa yang besar ya Allah, dosa-dosa yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang kami ketahui ataupun dosa-dosa yang kami tidak ketahui ya Allah. Ya Allah, gugurlah dosa-dosa ya Allah sebagaimana kami dijemput untuk menghadap hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Mereka berada di alam barzah sedang menunggu doa daripada kalangan kami, anak yang soleh dan salihah. Sampaikan doa kami kepada mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah liang kubur mereka salah satu yang daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Andainya ibu dan ayah kami yang masih hidup, mohon ya Allah panjangkan usia mereka, sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka ini sebagai amal ibadah mereka ya Allah sepanjang hidup mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa isteri kami ya Allah. Rahmatilah isteri kami, sihatkanlah tubuh badan isteri kami ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah hidup isteri kami, Kau berilah ganjaran yang mulia pada isteri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah isteri kami ini isteri yang salihah, ibu yang salihah kepada anak-anak kami ya Allah. Rahmatilah kehidupan anak-anak kami, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah mereka ini daripada kalangan anak yang saleh dan salihah. Jadikan mereka berjaya dunia dan juga di akhirat kelak ya Allah. Jadikan juga anak-anak kami ini penghafaz Al-Quran dan juga pecinta Al-Quran, dan jadikan mereka ini juga ya Allah daripada kalangan ulama-ulama terkemuka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, daripada kalangan kami yang hadir pada malam ini yang sedang diuji dengan kesihatan,
Mohon kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Gugurkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Keluarkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya meletakkan pengharapan kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau lah yang Maha Penyembuh ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang dapat menyembuhkan kami ya Allah. Mohon ya Allah, berilah kami kesembuhannya ya Allah, bagi memudahkan urusan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang mana kuliah ini. Saya tidak menyentuh mana-mana tuan-tuan, tidak berkata pada siapa-siapa. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jahil itu ada kelebihan dia sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan hadapan. Didoakan moga-moga kita dipanjangkan usia, bertemu dalam majlis ilmu yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.